Ayat ni ajar kita jangan membenci, jangan pernah membenci seseorang walaupun dia berbuat kesalahan kepadamu. Cubalah untuk mendoakan dia untuk berubah, kerana terdapat kelegaan dan ketenangan di saat kita mampu memaafkan orang lain. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10 yang bermaksud orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Oleh itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Kenapa? Sebab orang yang memutuskan silaturahim, rahmat takkan turun pada kelompok masyarakat itu. Itu sebabnya pernah satu ketika Nabi, kalau kita tengok dalam kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali meriwayatkan bagaimanakah satu ketika Nabi datang dekat sekumpulan pemuda yang tengah duduk tu. Nabi kata, barang siapa yang memutuskan silaturahim, sila tinggalkan majlis ini. Nabi kata. Semua pandang antara satu dengan yang lain. Akhirnya seorang pemuda itu bangun, terus dia menuju ke rumah ibu saudaranya, dia meminta maaf pada ibu saudaranya, dan kemudian dia datang, wahai Rasulullah, akulah orang yang telah memutuskan persaudaraan dengan ibu saudaraku, dan aku telah pun meminta maaf kepadanya. Maka Nabi kata, sesungguhnya rahmat tidak akan turun kepada adanya mereka yang memutuskan silaturahim. Sebab kena jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara yang bahagia, tuan rumah, yakni Tuan Haji Bidin bin Haji Piok dan Puan Hajah Aninah Mindo. Begitu juga bahagia Tuan Talib bin Piok, Ketua Kampung Marudul Laut, pengerusi pelaksana Tuan Kamal bin Haji Bidin, bahagia Tuan Imam Abu Bakar Onong, telah jumpa dekat masjid tadi, iaitu Imam Karya Kampung Marudul Laut. Begitu juga Tuan ASP Muhammad Syakir bin Yahya, Ketua Bahagian Pencegahan Jenayah IPD Kota Marudu, barisan ahli jawatan kuasa pelaksana, dan begitu juga pengurus Hidayah Center, pengurus KDMRS Karasan Dusun Murud Rungus se-Malaysia. Begitu juga Jabatan Awal Agama Islam Negeri Sabah, JAKIM, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian. Begitu juga yang diraikan pada hari ini, iaitu saudara baru serta anak-anak yatim dan asnaf. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini rasa okey sikit. Hari itu terkejar-kejar, macam-macam tempat nak pergi. Hari ini relax, dan saya nampak inilah program yang paling excited sekali sebab belum makan. Dia kalau bagi makan dulu, berat dah ceramah. Elok tu kita ceramah dulu, baru makan. Sebab difahamkan lauk ni istimewa kat dalam. Jadi kalau makan dulu takut lambat keluar. Kan? Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, pagah dek budi dengan bahasa. Bila nampak tetamu-tetamu dah ada tu, saya tak boleh masuk dalam. Di segi adatnya tak baik, biarlah saya duduk di luar. Jadi semua pun dah excited tengok saya. Kan? Dah ramai yang curi-curi ambil gambar saya. Kan? Yang dah curi-curi ambil gambar, tak boleh ambil gambar dah depan ni. Hari tu nak cepat-cepat, hari ni relax je. Sebab tajuk. Terima kasih juga kepada Tuan Abdul Bakar, bekas Qari, telah sudi
menyampaikan tadi bacaan Al-Quran kepada kita sebagai penyeri rasa segar sikit majlis kita hari ini. Juga Tuan Imam Abu Bakar dengan doanya dan selawatnya, Alhamdulillah. Hari ini bila bercerita tentang bahagia, topiknya bahagia dunia dan juga akhirat. Setiap manusia nakkan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Bagi umat Islam, Al-Quran dan Sunnah merupakan panduan setiap orang beriman untuk menuju ke arah kehidupan yang bahagia. Maka asas menuju kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat tak dapat tidak, mesti tidak boleh mengenepikan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci mengandungi pedoman hidup manusia di dunia. Maka bagi sesiapa yang berpegang teguh pada kitab ini, yaitu Al-Quran dan juga Sunnah, dadanya akan bersinar, akan sentiasa merasa lapang dan sentiasa merasa tenang, penuh dengan petunjuk dan juga cahaya kebahagiaan. Itu sebab kena tanya balik diri kita, bila kali terakhir kita membaca Al-Quran? Kalau orang yang tinggal solat, lagilah pula langsung tak baca Quran. Kalau paling tidak bersolat, ada juga ayat yang dibaca ni dalam solat, mungkin kan? Tapi kadang-kadang dia tak baca Quran, dia tak solat. Maka ingatlah, sehari kita meninggalkan Quran, seminggu Quran tinggalkan kita. Seminggu kita tinggalkan Quran, sebulan Quran tinggalkan kita. Sebulan tinggalkan Quran, setahun Quran tinggalkan kita. Setahun kita tinggalkan Quran, 10 tahun Quran tinggalkan kita. 10 tahun kita tinggalkan Quran, seumur hidup Quran tinggalkan kita. Jadi bayangkanlah hidup kita tanpa cahaya. Kita hidup sekadar hidup, tetapi cahaya kegembiraan itu tidak ada. Cahaya ketenangan itu tidak ada. Contoh yang paling senang, kita bagi sumbangan hari ini kepada asnaf dan juga anak-anak yatim. Saya yakin kita bukannya bagi buah pisang, kita bukannya bagi kuih saja. Hari ini saya yakin sangat sumbangan diberikan kepada asnaf dan anak-anak yatim ini juga melibatkan wang tunai. Betul atau tidak? Betul kan? Tahun lepas dah buat, tahun ini buat lagi. Ada orang cakap, "Hei, tak puas-puas bagi duit ke orang. Kenapa bagi lagi? Kenapa bagi lagi? Tak habis ke duit dia?" Soalan dia. Maka inilah yang dikatakan tadi. Lagi memberi, lagi lapang hati. Lagi memberi, lagi gembira hati. Itu sebab janji Nabi. Nabi kata tidak akan berkurang harta orang yang bersedekah. Malahan bertambah, bertambah dan bertambah. 3 kali Nabi ulang. Bertambah lagi. Dia panggil penceramah pula, bukannya kaleng-kaleng. Ingat free. Contohlah. Tak ada lah. Hai, bayar lagi lah. Kenapa? Sebab walaupun dia bagi, dia tidak pernah rasa kurang. Itulah ajaibnya sedekah. Ajaibnya sedekah. Lagi kita memberi, lagi banyak Tuhan bagi dekat kita sebenarnya, tanpa kita sedar. Itu sebab saya nak pesan kepada semua penerima-penerima asnaf dan juga anak-anak yatim, letakkan azam dalam hati kita. Satu hari nanti diizinkan oleh Allah, aku juga berjaya, aku pula ingin memberi kepada mereka yang memerlukan. Kena letak dalam hati kita. Itulah yang saya cakap dulu waktu kecil-kecil dulu. Kalau aku ada kelapangan, ada kemudahan, aku juga nak bantu orang yang susah. Cakap ke hati kita. Kita cakap, aku sampai bila pun takkan senang. Kalau cakap, memang jangan risau, confirm takkan senang. Kalau kita cakap macam tu, sampai bila pun tak senang. Allahuakbar. Kan? Excited pula. Tanyalah dengan Tuan Haji Bidin. Tuan Haji Bidin ni pun bukannya dulunya orang senang. Saya agak-agak je lah, saya tak pernah tanya. Tak tahulah lahir-lahir dalam karung emas, tak tahulah.
Nah, orang susah dulu. Kan? Tuan Haji Bidin bin Piok dan juga Puan Hajah Aminah binti Mindoh. Dua-dua anak orang susah dulu. Betul. Saya dulu daripada kecil kena bangun tolong mak buat kuih. Pukul 5 pagi, pukul 4 pagi bangun, kena tolong buat kuih. Saya cakap dekat diri saya, kenapalah aku lahir dalam keluarga ni. Tapi rupa-rupanya Tuhan nak bagi kita rasa nikmat senang. Orang yang dah biasa senang daripada kecil, susah nak faham maksud senang sebenarnya. Susah sikit pun susah katanya. Itu sebab saya pesan pada mereka yang memang masuk dalam golongan asnaf ni, mana yang golongan asnaf, percaya cakap saya, kalau kita senang, kita faham apa maksud senang tu. Kita dapat 1,000 dalam poket, kita dah cukup kaya dah rasanya. Tapi pada orang kat luar sana, dalam account bank ada 5 juta pun rasa miskin lagi. Itu sebabnya setiap Allah memerintahkan manusia untuk melakukan amal kebaikan. Sebab dengan melakukan amal kebaikan, ia bernilai pahala dan merupakan sesuatu yang mampu menjadikan hati kita tenang. Nak bahagia dalam rumah tangga, nak bahagia sebagai ketua kampung, nak bahagia sebagai pengurusi KRT, nak bahagia sebagai pengurusi kawasan dusun Murud, apa ni? Murud Rungus, kan? Nak bahagia jadi seorang pemimpin, nak bahagia dalam masyarakat, nak bahagia sebagai seorang isteri, nak bahagia sebagai seorang anak, nak bahagia sebagai sesiapa pun, satu je syarat. Banyakkan memberi daripada menerima, kita akan bahagia. Orang yang dah biasa menerima, takkan faham maksud bahagia. Saya cakap saya, kenapalah suami aku ni tak belikan gelang emas untuk aku? Kenapalah suami aku macam ni? Kenapa suami aku tak bagi itu? Kenapa suami aku tak bagi ini? Dia susah nak bahagia. Aku nak masak untuk suami aku lah, aku nak masak suami aku nak picit lah belakang suami aku nak urut suami aku yang penat, aku nak suapkan makanan kat mulut suami aku, aku nak siapkan minuman kopi kegemaran dia petang ni lah, aku nak bawa dia lah dekat tepi-tepi pantai tu sambil-sambil tengok, aku nak. Sebab itu membahagiakan aku. Dan diam tak diam rupanya suami pun banyak bagi dekat dia, sebab banyak memberi. Percaya dekat saya. Tu sebab Haji Bidin dengan keluarga dia ni bagi. Tahun depan kalau ada rezeki panggil Samsul debat lagi, kali ini kita tak buat dah kat Marudu Laut. Mungkin kita buat di tengah laut. Mana tahu naik kapal ke, mana tahu. Kan? Kita buat contoh. Kan? Hari ni Tuan Haji Bidin ajak saya sebab dia takut saya terlupa dalam rumah tu hiasan dia macam mana. Frame dia ni masih sama ke tak? Tengok lah. Saya masih ingat segar. Saya walaupun datang sekali, saya ingat susunan dekat dalam rumah tu. Cuma tak masuk bilik je. Dekat luar je. Lauknya pun ingat lagi. Dah habis makan baru tahu lauk yang satu tu ada. Ingat lagi tak? Punya lah kan. Tapi itu dia. Makna buat kebaikan, insyaAllah kita akan bahagia. Buat kebaikan, memberi dan memberi, kita akan sentiasa tenang dalam mengejar kebahagiaan. Kita mesti memperbanyakkan perbuatan yang mendatangkan pahala kepada kita. Seterusnya, macam mana nak rasa bahagia? Salah satu rahsia untuk berbahagia dalam hidup adalah untuk menanamkan dalam hati kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini datang, alhamdulillah ada makan. Hari ini datang, alhamdulillah ada air oren sejuk. Dia dah tahu dah tahun lepas aku sebut pasal air kosong. Air oren hantar dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat beras. Alhamdulillah macam-macam rezeki Allah bagi. Alhamdulillah dapat macam-macam. Syukur walaupun sikit. Itu sebab Nabi pesan,
Jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang memberikan nikmat itu. Siapa? Allah yang memberikan nikmat itu. Maka sebagai manusia, hendaklah kita bersyukur dengan apa juga yang Allah kurniakan kepada kita. Hakikat rezeki ada 3. Pertama, punca rezeki Allah tentukan. Daripada mana kita dapat. Ada orang dapat rezeki gaji. Ada orang dapat rezeki daripada duit tanah. Ada orang dapat rezeki makciknya meninggal dunia, tak ada siapa waris terima, kita terima harta dia. Punca juga. Ada orang punca rezeki dia tidur-tidur baru teringat. Dia pakai seluar baru basuh tu tengok ada duit kering. 1,000. Nasib baik duit tu elok lagi, tak hancur. Rezeki itu punca Tuhan tentukan. Yang kedua, kadar rezeki berapa banyak pun Tuhan tentukan. Jangan pertikai. Sikit sangat lauk ni. Jangan pertikai. Lah, RM50 aja. Jangan pertikai. Sebab kadar tu pun Tuhan tentukan. Bila contoh orang bagi penyewa awam tahun lepas yang tak jadi bagi, tiba-tiba dah tukar kerajaan tu kan. Dia janji bagi RM700. Orang yang pertama cakap, baik tak payah. Orang yang kedua cakap, okeylah dulu 500, sekarang dapat 700. Okey lagi. Tapi ada orang yang ketiga tu berlari terus kat mesin ATM tu. Cucuk-cucuk tak ada. Belum lagi, baru umum. Tapi pada dia 700 tu besar sangat dah. Dia tak sabar nak belanja keluarga dia makan. Dia tak sabar dengan RM700 tu nak beli kasut sekolah anaknya yang dah koyak. Dia tak sabar nak beli barang dapur untuk isterinya yang dah bising-bising, dah tak ada makanan di rumah. Itu sebab kadang-kadang kecil pada kita, besar pada orang lain. Jadi jangan pertikaikan kadar, sebab semuanya daripada Allah. Dan yang ketiga, bila kita dapat rezeki itu pun Tuhan tentukan. Itu sebab macam rezeki anak. Bukan semua orang kahwin-kahwin beranak, kahwin-kahwin beranak. Ada orang tu anaknya sampai 10. Tuan Haji Bidin pun anaknya boleh tahan. Berapa ramai Tuan Haji Bidin anaknya? Tuan Haji Bidin berapa ramai anak Tuan Haji Bidin? 3 aja. Oh, saya nampak macam penuh aja dekat frame tu. Oh lain. 3 tu cucu-cucu dengan anak saya. Okeylah. Ada orang kahwin ramai betul anak, rajin betul. Kejap-kejap beranak, kejap-kejap beranak. Assalamualaikum, waalaikumsalam, beranak. Assalamualaikum, waalaikumsalam, beranak. Bagi salam, jawab, beranak. Ada orang tu tak payah bagi salam, tepuk nyamuk aja, beranak. Nyamuk dipak, beranak lepas tu. Rezeki. Ada orang tu pula 10 tahun kahwin baru dapat anak. Maknanya, bila dapat rezeki pun Tuhan tentukan. Samsul debat berapa lama dah keluar TV? Tahun lepas baru dapat tengok Samsul depan-depan. Orang sini dapat tengok tepi-tepi. Tengok telinga, dia tengok telinga Samsul debat. Mana telinga? Dia hafal lah telinga Samsul debat ni. Tengok tepi. Dapat tengok depan-depan. Bila Tuhan tentukan. Orang lain kena pergi KL baru jumpa. Kita duduk kat Marudu Laut dapat jumpa. Nampak tak? Aku 2 kali dah jumpa Samsul debat. Tahun lepas sekali, tahun ni sekali. Macam ni dia ambil gambar sebelah-sebelah. Punya action orang kampung ni. Kan? Jadi rezeki tu bila Tuhan tentukan juga. Itu sebab jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Allah Ta'ala sebut, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwa ghafurur rahim. Allah Ta'ala beritahu apa? Dalam surah Az-Zumar ayat 53, wahai hamba-hamba yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Kan? Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'ah. Sungguhnya Allah ni nak ampunkan dosa-dosa ke semuanya. Innahu huwa ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Jadi jangan putus asa. Sentiasa berharap kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 9 yang mana artinya, sesungguhnya beruntunglah orang yang beriman, iaitu orang yang khusyuk dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari di sebalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikul dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Maka dalam ayat ini bagi tahu kita cara-cara untuk menjadi bahagia di dunia dan di akhirat. Yang pertama dalam ayat ini, pertama adalah orang yang menjaga salat 5 waktu. Itu orang yang bahagia. Tak jaga salat, takkan bahagia. Kalau tiang agama kita tak jaga, macam mana nak jaga tiang-tiang yang lain? Kadang-kadang ada lelaki di kalangan kita yang periodnya tak berhenti. Orang perempuan pun ada cuti-cuti dia. Ini lelaki ni sepanjang tahun cuti. Apa masalah dia? Maka dia kena cek dengan doktor. Apa penyakit dia sampai darah keluar tak berhenti. Jadi tolong jaga solat. Jangan pernah melalaikan solat, kerana amalan yang pertama kali Allah akan tanya kepada kita adalah solat 5 waktu. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 238 yang bermaksud, peliharalah semua solatmu dan peliharalah solat wusta, solat asar, dan berdirilah kamu untuk Allah dalam solatmu dengan khusyuk. Khusyuk. Apa maksud khusyuk? Bila solat penumpuan kepada Allah lebih daripada yang lain. Khusyuk ni bukannya tak sedar diri, bukan, itu menurun nama dia. Macam kita lah, macam kita tengok drama yang apa tu, Cinta Masih Ada, macam mana? Cinta Allah tu lah yang Bella dengan Aish Martin tu lah. Apa tajuk cerita tu? Kalau menyampah lah ke, tak tengok pula. Cakap apa tajuk drama tu? Selainnya masih ada cinta, apa? Lebih macam tu lah. Bila kita tengok drama tu, orang perempuan, bila tengok kan, ya Allah, sekali lalu anak dia kat depan, bilang, macam tu lah tu, khusyuk lah tu. Kadang-kadang senyap dia tak cakap, dia tolak je anak dia, sebab dia nak dengar. Macam tu lah juga dalam solat. Ini kita dalam solat macam-macam fikir. Tadi sembahyang Zuhur pun Allahu Akbar, Samsul debat jadi tak datang ni. Kadang-kadang dalam sembahyang, lauk apa nak masak hari ni? Tengah-tengah sembahyang jumpa barang hilang. Lah, atas meja rupanya. Bayangkan dalam solat macam-macam yang kita buat. Sebab apa jadi macam tu? Sebab solat 5 waktu aja sehari semalam. Solat pun dalam 5 minit, masuk wirid, masuk doa, katalah 10 minit. 10 kali 5 waktu baru 50 minit. Katalah 1 jam lah sehari solat. Ada 23 jam lagi semua dunia. Itu sebab kadang-kadang bila kita solat banyak sangat, benda-benda dunia kacau kita. Dalam semayang pun kira duit lagi. Rasa 100 ke 200. Contoh kira kan. Macam-macam kadang-kadang. Ya. Jadi kita kena lebih khusyuk, kan? Jadi kalau kita tengok dalam hidup kita ni, nak bahagia, pertama solat 5 waktu jaga. Yang kedua, tidak membenci. Ayat ni ajar kita jangan membenci. Jangan pernah membenci seseorang walaupun dia berbuat kesalahan kepadamu. Cubalah untuk mendoakan dia untuk berubah, kerana terdapat kelegaan dan ketenangan di saat kita mampu memaafkan orang lain. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10 yang bermaksud orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Oleh itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Kenapa? Sebab orang yang memutuskan silaturahim, rahmat takkan turun pada kelompok masyarakat itu. Itu sebabnya pernah satu ketika Nabi, kalau kita tengok dalam kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali meriwayatkan bagaimanakah satu ketika Nabi datang dekat sekumpulan pemuda yang tengah duduk.
Tengah duduk tu Nabi kata, barang siapa yang memutuskan silaturahim, sila tinggalkan majlis ini. Nabi kata. Semua pandang antara satu dengan yang lain. Akhirnya seorang pemuda itu bangun, terus dia menuju ke rumah ibu saudaranya, dia meminta maaf pada ibu saudaranya, dan kemudian dia datang, wahai Rasulullah, akulah orang yang telah memutuskan persaudaraan dengan ibu saudaraku, dan aku telah pun meminta maaf kepadanya. Maka Nabi kata, sesungguhnya rahmat tidak akan turun kepada adanya mereka yang memutuskan silaturahim. Sebab kena jaga. Kemudian ketiga, dalam ayat itu tadi juga sebut, nak bahagia dunia akhirat, tunaikanlah zakat, iaitu sedekah wajib. Sedekah ni ada dua, sedekah sunat, sedekah wajib. Sedekah sunat yang kita bagi, kita sumbang kepada orang dengan sukarela. Tapi yang wajib adalah zakat, yang wajib ke atas kita daripada harta kekayaan kita. Allah SWT melalui ajaran Islam mengajar kita supaya tidak hanya menerima, tapi juga memberi. Namun lebih baik untuk memberi daripada meminta. Disinilah anjuran berzakat menjadi relevan dalam agama kita. Ketika tidak mampu untuk berzakat, ada cara dilakukan, yakni bersedekah, berinfak ataupun yang lainnya. Kalau tak mampu bagi duit, bagilah benda-benda lain. Mungkin bagi makanan. Tanyalah Samsul Debat suka makan apa. Itu pun satu bentuk sedekah juga. Ikut selera Samsul Debat sekali-sekala. Contoh. Kan? Ataupun mungkin kita bagi dia hadiah. Contoh, kita tak bagi duit, kita bagi barang, bagi beras. Contoh. Kita tak boleh bagi itu, kita bagi apa? Kita bagi pertolongan. Contohnya. Pergi ke rumah orang yang susah, yang sakit tu, tolong mandikan dia, tolong siramkan, tolong bagi dia makan ubat, suapkan dia makan nasi. Juga satu bentuk sedekah sebenarnya. Sedangkan Nabi kata kalau tolong angkat barang, bantu orang mengangkat barang, itu juga meringankan beban orang lain. Itu juga satu bentuk sedekah. Mengalihkan batu, kayu dan duri dari tengah jalan, itu juga merupakan sedekah. Dan yang paling ringan sekali, senyum itu pun sedekah. Allah itu pun payah. Ya, tapi ingat, kalau lalu tabung, jangan senyum. Sebab tabung tidak memerlukan senyuman. Tabung perlukan sesuatu di dalamnya. Kalau kita senyum, tabung itu tak akan berubah apa-apa. Ya, jadi bagi, tak boleh bagi banyak, bagi sikit. Tak boleh bagi langsung. Lurutkan gelang tangan dengan rantai emas tu masuk dalam. Baru betul sedekah. Tak pun handphone tu bagi je. Pandailah orang formatkan. Jadi makna kata, kita berilah bantuan, sumbangan, tuan-tuan dan puan sekalian. Keempat, Nabi juga, dalam yang keempat, Nabi menganjurkan kita supaya bersyukur. Saya sebut tadi. Kemudian Allah Ta'ala beritahu dalam ayat ni tadi supaya jangan berkeluh kesah, jangan merungut. Hidup kita memang penuh dengan ujian. Jangan merungut, kita jadi asnaf. Jangan merungut, kita jadi anak yatim. Jangan merungut, kita jadi orang susah. Jangan merungut. Kerana apa? Kerana Allah berjanji di dalam Al-Quran. Allah kata apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah takkan timpakan sesuatu ujian itu melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Bak kata orang, cantik dipandang bulan mengambang. Bulan mengambang torang diawan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Dan setiap ujian pasti ada hikmah di sebaliknya. Mesti ada hikmah. Contohlah orang perempuan. Pernah tak mengalami putus cinta? Pernah tak dulu-dulu putus cinta? Pernah tak? Tak jadi berkahwin dengan seseorang itu, rasa kecewa sangat. Rupa-rupanya Allah nak bagi jodoh lain yang lebih baik kepada kita. Kita kena fikir macam tu je. Tentu ada hikmah. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalaulah hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Semuanya okey. Jangan risau. Jangan risau. Ada sebab Allah bagi ujian kat kita. Sebab mungkin Allah bukan bagi yang kita nak, tapi Tuhan bagi yang terbaik untuk kita. Tuhan bagi yang terbaik. Jadi jangan berkeluh kesah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Sesungguhnya kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan,
kekurangan harta, jiwa dan tanaman. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, percaya pada hikmah Allah, sabar banyak-banyak. Jadi hidup kita ni syukur, sabar, tawakal, serah pada Allah, redha dan ikhlas. Ada 5 ni bahagia. Saya ulang balik. Syukur, sabar, tawakal, redha dan juga ikhlas, insya-Allah. Insya-Allah bila ikhlas, mudahlah hidup kita. Ya. Kemudian yang kelima, macam mana nak bahagia? Menjaga kemaluannya. Apa maksud jaga kemaluan? Jaga angry bird. Maksudnya jaga angry bird ni buat apa? Jangan kita berzina. Kerana kebanyakan orang menganggap zina itu biasa, banyak umat Islam melupakan kewajipannya untuk menjaga pandangan mata dan kemaluannya. Maka dari itu barang siapa mampu menjaga pandangan, pemikiran, ucapan, tindakan, berarti mereka sebenarnya sedang menjaga agama. Hari ini maksiat bukannya datang dalam bentuk fizikal saja, datang juga dalam bentuk maya. Maksiat ada di hujung jari. Tersalah type, berjoget-joget depan kita. Tersalah tekan. Ya Allah. Malam tadi TV3 saya tengok cerita tu telanjang dinosaur. Dinosaur memang tak pakai baju. Ingat cerita apa lah malam tadi. Malam tadi kan ada cerita Jurassic World. Saya balik daripada camah buka TV tu, Jurassic. Cerita dinosaur. Adalah macam-macam sekarang ni. TV, video yang dikongsikan. Maklumat-maklumat yang berunsurkan pornografi, seks dan sebagainya. Hati-hati. Jadi jaga. Ya, jaga. Barang siapa yang mencari selain, dah ada isteri, jaga isteri itu baik-baik. Dah ada suami, suami itulah segala-galanya. Jangan dicari selain beritu. Dan Allah Ta'ala sebut dalam ayat itu tadi, barang siapa yang mencari sebaliknya, itulah orang yang melampaui batas. Ya, hati-hati. Kemudian apa? Bersikap rendah hati. Jangan berlagak. Ada orang nak cakap ni Tuan Haji Bidin berlagaknya bagi bantuan. Siapa cakap berlagak pula? Jangan sangka-sangka kita tak tahu apa yang ada dalam hati Tuan Haji Bidin ni. Tuan Haji Bidin ni bagi dengan tujuan apa? Sedekah ada 2. Sedekah yang dibagi senyap-senyap. Satu sedekah yang dibagi terang-terangan. Hari ni Tuan Haji Bidin bagi terang-terangan. Dalam Quran bagi tahu kalau bagi terang-terangan baik kalau jadi contoh baik untuk orang lain. Maknanya orang lain pun nak buat. Cukup-cukuplah Haji Bidin. Besok-besok Haji Kamal pula bagi. Besok-besok Tuan ASP Syakir. Tuan ASP Syakir pula bagi. Lepas tu Samsul Debat pula bagi. Gila-gila. Akhirnya orang lain semua bagi. Tak bagi banyak. Kita tak boleh bagi banyak macam Tuan Haji Bidin. Kita boleh bagi sikit-sikit. Tak apa. Janji bagi. Asyik-asyik terima je. Kejap-kejap dia tanya Tuan Haji Bidin, tahun ni tak bagi ke? Kan? Belum apa dah tanya, tahun ni tak bagi ke? Raya nanti dapat lagi tak? Kan? Bagi. Mudah-mudahan jadi contoh yang baik. Bila dapat, semua doa. Semoga Tuan Haji Bidin, Tuan Puan Hajah Aminah ni berbahagia, panjang umur, murah rezeki. Semua doa. Itu yang kita tengok. Jaranglah dia sakit ni Tuan Haji Bidin ni. Paling kuat pun sakit lutut aja. Betul? Saya tahu. Kan? Betul tak? Iya. Orang semua doakan kebaikan. Kan? Mudah-mudahan berbahagia dunia akhirat. Amin. Macam tu. Ya? Jadi makna kata ada orang tu dia bagi tapi senyap-senyap tak nak tunjuk. Itu pun baik. Kan? Senyap. Sebab kenapa dia senyap? Masalah kita ni terbalik. Patutnya yang sikit tu tunjuk, yang banyak tu sorok. Hari ni yang banyak tunjuk, yang sikit sorok.
Kalau RM1 dalam borang kan, RM1. Kalau yang tulis RM500, tulis nama dengan IC pelepasan cukai. Kalau yang RM1, hamba Allah, amboi, ikhlasnya lah. Masalahnya ikhlas ni banyak RM1 saja. Cubalah kan, sentiasa. Tak apa, mula-mula bagi RM1. Nanti tambah lagi. Kan? Kemudian bila kita bersikap rendah hati, jangan sombong-sombong. Jangan kita berlagak. Ya? Sombong ni saudara dengan syaitan. Kenal ya? Cepat dia jawab, syaitan. Sombong ni saudara dengan syaitan. Malahan Nabi sebut tidak akan masuk syurga orang yang jika di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Jangan sombong-sombong. Yang kita ada sementara aja. Tadi Tuan Haji Abdul Bakar bayangkan dia jadi qari di negeri Sabah tahun 1980-an, 1990-an. Sekejap aja dah 2023. Sampai satu ketika dulu, ya Allah, sikit-sikit Tuan Haji Abdul Bakar, betul tak? Masa tu lah. Iya, masa tu sekali dengan siapa karya? Hajah Faridah Mat Saman dulu. Betul kan? Kelantan. Sekarang dah generasi-generasi itu bertukar-tukar, berubah-ubah, zaman berlalu. Samsul Debat sampai masanya tinggal Samsul Debat dan Samsul Debit saja. Mungkin ada Samsul-Samsul lain pula, Sol. Tak habis-habis. Kan? Ada aja orang kaitkan. Ada sampai masanya. Penyanyi-penyanyi itu pun sampai masanya berlalu zaman dia. Sekejap. Kita nampak ni Tuan ASP Muhammad Syakir. ASP. Assistant Super apa? Ya, Superintendent. Assistant Superintendent of Police. ASP. Pangkat dia, kalau dia pakai baju paku dia, macam terbenam kat bau tu. Tapi sampai masanya, dia pun pencen. Tiba-tiba jadi bekas polis. Betul? Samsul Debat pernah jadi pengarah undang-undang. Tiba-tiba jadi bekas pengarah. Betul? Jadi berapa kita nak sombong-sombong kan? Betul. Alhamdulillah, semuanya datang ni. Ini ada pangkat-pangkat ni. Yang duduk depan ni, saya fikir pangkat-pangkat dia. Kan? Semua pangkat-pangkat. Jangan kita tanya. Untunglah. Duduk sofa mahal, terbenam duduk. Dia kata macam tu. Kita duduk kursi plastik je belakang. Jangan kita banding-bandingkan yang duduk sofa depan ni tanggungjawabnya besar. Orang yang duduk belakang kencing pun tak perasan. Penatlah, dia pun balik, seorang balik, tak ada siapa perasan. Tapi duduk depan kencing pun tahan. Dah cepat habis ceramah ni. Tanggungjawab besar. Tu yang saya tak lama duduk ni, lagi bahaya kursi ni. Tu yang saya berdiri cepat-cepat. Maknanya tak usahlah kita bangga-bangga sangat kan. Tapi apa yang Allah bagi kat kita ni, jawatan ke apa, tu semua amanah. Rendah hati. Tuan pangkat tinggi sekarang Tuan Syakir tak adalah. Saya tadi Tuan Syakir kena tahan tadi. Dia buat roadblock dekat jalan double line. Dekat mana tadi tu ni? Kota Belud tadi dan jalan yang menurun tu. Ada polis pula. Saya pun apa lagi, dengan wajah simpati saya. Wahai tuan anggota polis yang budiman, samanlah saya. Di atas keterlanjuran saya nak cepat sangat. Kenapa Ustaz? Saya nak pergi ceramah. Saya dah lambat dah ni. Ya Ustaz. Cepat Ustaz, cepat. Jalan. Macam. Bagus polis ni. Dia polis ni bukan, dia budi bicara, faham? Tapi Ustaz, lain kali jangan langgar lagi ya. Dia pesan tu.
Betul. Saman kena tak? Kena tuan. Macam mana pun kita ucapkan terima kasih sebab dia jalankan tugas. Jalankan tugas. Nampak tak? Itu sebabnya kita hidup kita ni jangan sombong. Penyanyi pun sampai masa tak boleh nyanyi dah. Masuk ke Gabang Gaza, minta nyawa nyanyi lagu sendiri. Dulu suaranya sedap sampai ke langit suaranya tu. Sekarang dah tak boleh tarik sampai ke langit. Kalau dia paksa juga dengan dia ke langit. Tak boleh, semput dah, tak larat. Dan begitu juga kalau nak bahagia, selalu memberi. Atau saya dah sebut tadi, selalu memberi kita akan bahagia. Suami nak bahagia, banyakkanlah memberi pada isteri. Bagi duit, bagi hadiah, bagi bunga, bagi coklat, bagi lollipop, bagi es krim, bagi beras, bagi sayur, bagi tudung, bagi brooch, bagi surat, suruh sign. Ujung tu tak surat tu je nak pindahkan nama ke tanah tu. Jangan sangka buruk. Puan Haji Hadinah ingat sangka baik. Kalau Tuan Haji Bidin suruh sign tu jangan baca, sign aja. Takkan tak percaya lagi. Dah berapa puluh tahun dah kahwin Tuan Haji Bidin. Berapa puluh tahun? Berapa? 41. Ya Allah. Masa kahwin dulu umur berapa? Puan Haji Hadinah masa kahwin umur berapa? Yalah berapa? 18. Alhamdulillah. Masa tu Haji Bidin umur berapa? 20. Tahun depan kita buat lagi kat sini, kita tengok dia dua bersanding. Tengok tu. Kan? Masya Allah. Bahagialah risau. Selalu memberi. Insya Allah. Bahagia dunia akhirat. Dan begitu juga, hindarilah permusuhan. Jangan bermusuh. Buat apa bermusuh? Berkawan, bersahabat, bersaudara kita. Itu lebih membahagiakan. Tengok pilihan raya hari itu. Bergaduh-gaduh buat apa? Tak payah. Sudah-sudahlah. Cukup. Pening kepala. Yang dah menang, yang kalah. Sudah terima. Hari itu, pangkah ni tanah ini. Pangkah ni tanah ini. Dua-dua dapat Allah. Lain macam pilihan raya gitu. Tapi, dah habis pilihan raya, jangan gaduh-gaduh lagi. Kita satukan kesatuan masyarakat kita berbaik-baik satu dengan yang lain. Janganlah pula dah menang kita cakap apa perasaan kau dah kalah. Jangan macam tu. Cari sebab nak gaduh aja. Jangan, ya. Jadi yang politik ni kadang-kadang tanyalah Tuan ASP Syakir gitu. Pergi dekat Dewan Undangan Negeri tu, pergi dekat ahli parlimen ni, pembangkang ke kerajaan ke, dia orang ni elok tepuk tampar minum sama-sama bergurau aja. Kita pula dekat kampung ni beling-beling kerusi, kenapa? Jangan. Cukup-cukup kita perbaiki hubungan antara satu dengan yang lain. Ya? Allah berfirman dalam surah Al-Fussilat ayat 34, tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada permusuhan di antaramu dan dia seolah-olah telah menjadi teman yang setia. Jadi baik satu dengan yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kunci untuk bahagia ni semua ada dekat kita. Kalau kita ni mengharapkan orang lain, mungkin kita tak akan sampai. Tapi kita kena mulakan. Paling tidak ambillah 5 yang saya sebut tadi. Sabar. Sabar dengan masyarakat, sabar dengan ujian, sabar dengan apa juga yang mendatang. Kedua, syukur dengan apa yang ada. Itulah isteri aku, syukur. Itulah suamiku, syukur. Itulah anak-anak aku, syukur. Walau apapun keadaannya, anak aku belajar mungkin taklah pintar sangat, tapi syukur. Mungkin dia bagus dalam bidang kemahiran. Kadang-kadang anak kita dalam 10 orang, seorang doktor, lawyer, engineer, yang seorang itu melantun-lantun bodohnya.
Kenapalah dia otaknya macam ni? Rupa-rupanya bila kita dah sakit, dia yang jaga kita. Bela, tolong angkat, bawa ke bilik air, mandikan, cuci. Tak rasa jijik langsung. Mak okey. Mak dah buang air, puas dah. Dia cuci, saya cuci mak ya. Sikit je mak tahu. Allah baiknya. Yang lawyer, yang engineer, yang doktor belum tentu boleh buat macam tu. Nampak tak? Kadang-kadang ayah je dah stroke dah. Tak boleh cakap, ayah nak apa? Cakaplah ayah nak apa? Oh, nanti saya beli. Faham dia. Ayah nak apa? Jambu batu. Macam mana kita pun tak dapat tangkap. Tapi dia faham. Yelah. Jambu batu cecah asam. Siap bagi tahu. Nampak tak? Anak yang tadi yang kita marah-marah dia tak pandai. Rupa-rupanya dia yang jaga kita. Nampak tak? Itu sebabnya kadang buat apa, biarlah anak kita tak pandai sangat, tetapi dia tidak menyakitkan hati kita. Kadang-kadang yang pandai-pandai ni, dia pandang kita ni bodoh daripada dia. Masalahnya ada anak-anak yang macam tu. Tapi bukan kat sini. Bukan kat marudu laut. Ni marudu angkasa. Jauh lagi atas. Tak tahulah. Ya, jagalah diri baik-baik. Kan? Sabar. Syukur. Ketiga, tawakal. Usaha. Hidup kena berusaha. Serah pada Allah untuk menentukan yang terbaik untuk kita. Bacalah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita ni tak ada kuasa. Tak ada kemampuan, tak ada kudrat. Serah pada Allah lah yang menentukan yang terbaik untuk kita. Keempat, redha dengan ujian dan dugaan yang datang kepada kita. Kita hari ini mungkin susah, tapi jangan kita menangisi nasib kita. Zaman Nabi tak ada orang susah? Ada. Nabi sendiri memilih untuk hidup sederhana. Nabi tak pernah pilih untuk hidup mewah. Jadi jangan kita rasa kecewa dengan kesusahan kita. Kita susah-susah kita makan. Nabi ambil batu ikat perut Nabi. Kadang-kadang Nabi puasa berhari-hari sebab tiadanya makanan. Nabi tak mongon, kenapa kau susahkan hidup aku macam ni? Tak. Nabi pilih untuk hidup sederhana. Itu Nabi. Walaupun Nabi kalau nak beri peluang, memang Nabi boleh kaya-raya. Nabi boleh. Nak kata Nabi miskin, Nabi tak miskin. Sebab hampir setiap hari Nabi bantu orang susah. Tak pernah Nabi tak bantu. Dan begitu juga yang terakhirnya, hiduplah dengan ikhlas. Apa maksud ikhlas? Membuat satu pekerjaan, buat apa pun perkara, tidak mengharapkan balasan daripada manusia. Wa imma, terima kasih pun tidak diharapkan. Hanya ganjaran Allah sahaja yang diharapkan. Ada orang tu boleh cakap, aku tolong dia ikhlas, tapi dia terima kasih pun tak. Dia siap sound lagi. Itu tak ikhlas tu. Kalau ikhlas terima kasih pun dia tak mau. Yang dia mahukan hanyalah ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah mungkin tak bagi kita duit banyak, tapi Allah bagi kita cukup. Allah mungkin tak bagi kita kekayaan, Allah bagi kita keluarga yang bahagia. Allah tak bagi kita kekayaan, Allah bagi kita anak-anak yang pandai. Allah mungkin tak bagi kita kesenangan, tapi Allah bagi keluarga kita mudah, senang dengan orang senang dengan kita. Allah bagi kita dan keluarga kita rezeki, mudah beribadah kepada Allah. Allah bagi keluarga kita rezeki supaya mudah untuk membantu orang lain. Allah bagi kita rezeki, sentiasa dimakbulkan doa kita. Doa kita sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya, semua Allah makbulkan untuk kita. Jadi belajarlah menerima seadanya. Jangan dipertikaikan rezeki yang Allah tentukan kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cukup sekadar itu. Cuma saya ingin kongsikan dengan satu ayat di dalam surah Asy-Syura ayat 20. Saya sebutkan terjemahan dia. Yaitu surah Asy-Syura ayat 20, Allah Ta'ala beritahu apa? Barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat,
nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun kita dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keberuntungan dunia itu, malahan tidak akan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Mana yang kita nak? Kejar akhirat, dunia pun kita dapat. Tapi kalau kejar dunia, dapat sikit sahaja di dunia, malahan di akhirat kita tak beroleh apa-apa. Maka jadilah kita orang yang rugi. Maka tumpukanlah, fokuskanlah untuk mengejar akhirat lebih daripada kita mengejar dunia semata-mata. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Bidin bin Haji Piok dan keluarga. Puan Hajah Haninah, terima kasih banyak. Dan keluarganya bertungkus lumus dan berlumus tungkus untuk mengadakan program pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesudian mengundang. Mudah-mudahan di lain masa bertemu lagi. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua, walaupun perkongsian sudah tamat. Mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja daripada saya.